Kampung Tungku. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya yang ke-44. Terima kasih Kampung Tungku. Tuan Speaker, mulai tahun 2008 hingga kini, sebanyak 24 lot tanah reserve rumah ibadat selain Islam yang telah diwartakan di bawah dasar ini dengan keluasan sebanyak 35.845.843 meter persegi. Kerajaan negeri tidak membuat tindakan meniarwata di Geset atau merampas tanah reserve rumah ibadat selain Islam. Mengikut Seksyen 64 Kanun Tanah Negara, proses dan prosedur bagi membatalkan perizaban adalah seperti berikut. Pemohon pembatalan perizaban dikemukakan oleh setiap pejabat tanah daerah kepada bahagian perundangan PTGS. Kertas ringkas bagi cadangan pembatalan reserve akan diangkat kepada Menteri Besar untuk bertimbangan menurut perwakilan kuasa 7 Jun 1984 oleh pihak kuasa negeri kepada Menteri Besar. Seterusnya, satu siasatan akan dijalankan dengan kehadiran pegawai-pegawai dan agensi-agensi yang berkaitan. Hasil siasatan sekiranya tidak bantahan dari mana-mana pihak, terutamanya pegawai pengawal, pembatalan reserve akan diteruskan dan pembatalan reserve berbuat kuasa dari tarik warta pembatalan disiarkan. Jabatan jumlah tanah-tanah yang direservekan sejak 2005 hingga 2012 ialah di Hulu Selangor ada satu yang tarik 12, Hulu Langat ada 4, Kuala Selangor 2, Petaling Jaya 2, Sepang 1, Kuala Langat 1, Gombak ada 4, dan Klang ada 9 yang telah diwartakan. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Ya, Kampung Tungku. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Exco. Saya lihat bilangan yang diwartakan itu 24 mungkin berbeza sedikit daripada apa yang diumumkan sebelum ini, dan saya meminta kerajaan supaya semak sekali tentang bilangan ini. Soalan saya yang kedua ialah lebih penting, iaitu adakah kerajaan juga akan menimbang mengadakan public hearing dalam proses pembatalan warta ini, kerana saya rasa public hearing adalah satu aspek yang sangat penting di mana orang awam diberi hak untuk mengetahui tentang keputusan DGZ ini. Terima kasih. Memang public hearing ialah satu-satu yang kita pasti buat dan ada di dalam rancangan kita untuk digezetkan mana-mana tempat. Tanpa public hearing kita tidak akan lakukan apa-apa. Public hearing ialah satu-satu yang proses yang kita akan ikuti. Tambahan Speaker. Skin Chan. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Exco, saya nak minta penjelasan mengenai dengan kelulusan untuk rumah ibadat ini selain Islam. 24 lot yang diluluskan sejak 2008 hingga sekarang. Saya nampak di Selangor beribu permohonan untuk diwartakan. Sekarang hanya 24. Saya nampak ada masalah di sini, di mana di Sekinjan juga berapa tokong dia membuat perwataan sampai hari ini tak ada kelulusan. Maknanya saya nak tanya, apakah piagam waktu yang digunakan untuk satu permohonan? Berapa waktu yang perlu untuk satu permohonan, dan waktu itu patut dipendekkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Sing Chan. Apa yang saya baca di sini 24 itu mereka telah dapatkan surat wartakan di tangan. Tetapi yang ada beberapa kawasan yang telah pun diluluskan oleh Exco dan juga oleh Jawatan Kuasa Ibadat selain dari Islam, sekarang di tangan pejabat tanah masing-masing,
untuk mengambilkan untuk wartawan tanda tangan oleh Tan Sri Menteri Besar kita. So proses itu saya ingat kita kena teliti. Proses itu saya nampak, saya akui bahawa proses itu nampakkan panjang sangat, dan kita nak bagi dalam tempoh yang kita telah pun ada discussion percandangan di Exco, kita katakan lama-lama ni as long ada 60 hari lepas luluskan oleh Exco, surat watan itu kena dikeluarkan. So ada piagam yang kita telah pun tentukan, ini kena diikuti oleh semua pejabat tanah yang berkenaan. Soalan. Perkhidmatan. Terima kasih Speaker. Saya ada dua pertanyaan. Berhubung dengan rumah ibadat bukan Islam ini, apa tindakan kerajaan negeri ambil terhadap rumah-rumah ibadat yang sudah terbina lah, maksudnya di atas tanah-tanah rizab seperti tanah rizab JPS, JKR ataupun pejabat tanah. Dan yang kedua, apa prosedur yang digunakan sekiranya ada permohonan menggunakan tanah-tanah persendirian untuk membina rumah ibadat bukan Islam? Itulah yang masalah besar yang kita hadapi, sebab rumah-rumah ibadat ini yang duduk di atas tanah-tanah reserve ini telah dibagi peluang untuk dibinakan waktu Barisan Nasional UMNO memerintah negeri Selangor. Sekarang dari 2008 kita telah keluarkan satu isyarat kepada semua PBT dan pejabat tanah, tidak boleh bina mana-mana tempat ibadat selain dari Islam tanpa ada rujukan kepada jawatankuasa ataupun dapatkan kelulusan dari pejabat tanah ataupun majlis-majlis tempatan. So masalahnya sekarang ialah sudah dibina, ada tempat ibadat di atas tanah reserve yang katakan, apa yang kita nak buat sekarang? So dalam proses ini kita telah daftarkan tempat-tempat ini di seluruh negeri Selangor, dan kita sekarang kaji dan ada pertemuan 4 kali setahun dengan pejabat daerah dan PBT, dan sekarang selalu kita ada berunding untuk cari jalan macam mana kita boleh selesaikan masalah ini, dan bukan senang. Saya katakan di sini bukan senang, tetapi kita telah pun wujudkan prosesnya untuk kita untuk hadapi masa depan. Soalan nombor 2, tanah persendirian. Tanah persendirian, okey, thank you. Tanah persendirian ini kita kena tengok zoning dia, kena tengok keadaan dia di mana diminta untuk dibina, dan kawasan sebagainya, dan juga keluasan, dan lepas itu kita mengadakan satu jawatankuasa yang akan tengok keadaan di tempat-tempat masing-masing. Ini tidak boleh gunakan sebagai satu blanket approval kepada semua kawasan. Tiap-tiap kawasan ada dia punya priority dan juga tempat tu macam mana. Kita kena ambil perhatian untuk orang-orang yang duduk sebelah sana juga, berapa kaumnya dan sebagainya sebelum kita boleh buat sesuatu. Tapi saya tidak katakan kita langsung tidak boleh tukar syarat tanah di kawasan-kawasan yang diminta oleh mereka, tetapi ada cara dia dan ada prosesnya untuk kita membuat demikian.